Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri bin Zudi, nombor matrik 04 DKM 22F1020. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan dan jenis-jenis jenayah dalam talian. Untuk pengenalan, jenayah dalam talian merujuk kepada sebarang tindakan jenayah yang dilakukan melalui internet atau teknologi digital, termasuk penipuan kewangan, kecurian data peribadi, penggodaman dan serangan cyber. Ini bukan sahaja menjejaskan individu dan perniagaan, malah ia juga melanggar norma etika dan peradaban masyarakat kita. Menurut satu laporan yang dikeluarkan oleh Cyber Security Malaysia, kes jenayah cyber di Malaysia telah meningkat sebanyak 30% antara tahun 2020 hingga tahun 2023. Sumber yang sama mendapati bahawa jumlah kerugian akibat jenayah cyber pada tahun 2023 sahaja telah melebihi 600 juta ringgit Malaysia, yang mana menunjukkan bahawa betapa seriusnya masalah ini. Justru dalam pembentangan ini kita akan melihat lebih mendalam tentang jenis-jenis jenayah dalam talian, punca-puncanya, kesannya kepada masyarakat serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkannya. Untuk jenis-jenis jenayah dalam talian pula, yang pertama adalah phishing, di mana seseorang cuba memperdayakan kita untuk mencuri maklumat peribadi. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip etika dan seperti kejujuran dan amanah. Yang kedua adalah penggodaman atau hacking. Ini melibatkan pencerobohan tanpa izin ke dalam sistem komputer. Ini adalah melanggar hak privasi seseorang yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Yang ketiga adalah penipuan wang, di mana individu atau syarikat tertipu untuk memberikan maklumat kewangan. Ini jelas bertentangan dengan nilai keadilan dan amanah dalam interaksi ekonomi. Yang keempat adalah kecurian identiti, di mana maklumat peribadi dicuri untuk tujuan jenayah. Ini melanggar hak asasi seseorang terhadap perlindungan identitinya. Akhir sekali adalah serangan perisian tebusan, di mana data pengguna disekat dan mereka dipaksa untuk membayar tebusan. Ini menimbulkan ketidakadilan serta ketakutan yang bertentangan dengan norma peradaban masyarakat di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Mudamir bin Zahari, nombor matrik 04 DKM 22F1075. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesan jenayah dalam talian. Kesan jenayah dalam talian adalah isu yang semakin penting dalam masyarakat moden. Jenayah cyber meliputi berbagai bentuk termasuk penipuan, penggodaman, penyebaran maklumat palsu dan pelanggaran privasi. Berikut adalah kesan utama jenayah dalam talian. Yang pertama, kehilangan kewangan. Individu dan syarikat sering menjadi masa penipuan dalam talian, menyebabkan kerugian kewangan yang besar. Jenayah seperti phishing dan pemasaran digital boleh mengakibatkan kehilangan wang dan harta benda. Yang kedua, kehilangan privasi. Jenayah dalam talian sering melibatkan pelanggaran privasi. Data peribadi yang dicuri boleh digunakan untuk tujuan penipuan, merosakkan reputasi individu dan menyebabkan kesan jangka panjang kepada kehidupan pribadi dan profesional. Yang ketiga, kesan emosi dan psikologi. Masa jenayah dalam talian sering mengalami tekanan emosi dan psikologi. Rasa tidak selamat, kebimbangan dan trauma adalah kesan biasa yang boleh mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Yang keempat, perosakan reputasi. Bagi perniagaan, jenayah dalam talian boleh merosakkan reputasi mereka. Pelanggaran data atau penipuan yang menyebabkan syarikat boleh mengakibatkan kehilangan kepercayaan daripada pelanggan dan rakan niaga. Yang kelima, kesan ekonomi.
Kejahatan cyber tidak hanya memberi kesan kepada individu dan syarikat, tetapi juga boleh memberi kepada ekonomi secara keseluruhan. Kos utama menangani dan mencegah jenayah ini boleh membebankan sumber kewangan negara. Yang keenam, kesukaran dalam penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang menghadapi cabaran besar dalam menangani jenayah cyber. Sifat tanpa sempadan internet menjadikan sukar untuk mendakwa penjenayah yang sering beroperasi dari negara yang berbeza. Yang akhir sekali, perubahan dalam strategi keselamatan. Perlu ada perubahan berterusan dalam strategi keselamatan cyber. Organisasi mesti melabur dalam teknologi dan latihan untuk melindungi data dan maklumat daripada ancaman yang semakin canggih. Kesan jenayah dalam talian paling jauh dan mendalam, menuntut perhatian yang serius dari individu, perniagaan dan pihak berkuasa. Kesedaran, pendidikan dan langkah pencegahan adalah kunci untuk mengenakan kesan negatif ini dan melindungi masyarakat dari ancaman yang berterusan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Irfan bin Muhammad dari kelas 3N 5B. Nombor kad matrik 04 DKM 22F1073. Dan saya akan bercerita tentang punca-punca berlakunya jenayah dalam talian. Punca-punca jenayah dalam talian berkait rapat dengan sikap etika manusia dan kelemahan dalam melaksanakan nilai moral. Pertama, kelemahan sistem keselamatan. Ini berlaku apabila pihak yang bertanggungjawab tidak mengambil langkah yang mencukupi untuk melindungi data, mencerminkan kekurangan sikap tanggungjawab. Kedua, kurangnya kesedaran moral dalam kalangan pengguna. Ramai yang tidak sedar bahawa tindakan mereka boleh memudaratkan orang lain, menunjukkan kurangnya penghayatan nilai etika dalam menggunakan teknologi. Ketiga, penggunaan kata laluan yang lemah atau perkongsian maklumat peribadi tanpa berhati-hati, menunjukkan sikap lalai dalam menjaga keselamatan diri dan orang lain. Keempat, perkembangan pesat teknologi yang tidak disertai dengan kesedaran etika yang berhati-hati, yang seimbang, menjadikan masyarakat lebih terdedah kepada ancaman jenayah cyber. Dan akhir sekali, kurang penguatkuasaan undang-undang dan sikap toleransi terhadap jenayah dalam talian menunjukkan bahawa masih banyak yang perlu diperbaiki dalam aspek moral dan undang-undang cyber. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amal Putra bin Azmi, nombor matrik 04 DKM 22F1043. Okey, pada pendapat saya, antara cara-cara untuk mencegah jenayah dalam talian adalah kita perlu mengamalkan etika yang baik dalam penggunaan teknologi. Antaranya, yang pertama, gunakan kata laluan yang kuat dan amalkan pengesahan 2 faktor. Ini adalah langkah tanggungjawab diri dalam melindungi maklumat peribadi. Yang kedua, sentiasa berhati-hati dengan email atau mesej yang mencurigakan. Ini melibatkan kejujuran dan sikap berhati-hati dalam interaksi digital. Yang ketiga, kemaskini perisian komputer dan telefon secara berkala. Mencerminkan disiplin dan komitmen terhadap keselamatan diri dan juga online. Dan akhir sekali, gunakan perisian antivirus yang sah sebagai tanda tanggungjawab dalam memastikan sistem kita bebas daripada ancaman yang boleh merosakkan orang lain. Okey, apa yang dapat kita simpulkan adalah, sebagai kesimpulannya, jenayah dalam talian bukanlah sahaja isu keselamatan tetapi juga isu etika dan peradaban. Ia mencerminkan kejatuhan nilai-nilai moral apabila teknologi disalahgunakan. Sebagai masyarakat beradab, kita harus bersama-sama meningkatkan kesedaran etika dan mengambil tanggungjawab untuk melindungi diri dan orang lain daripada menjadi mangsa. Keselamatan dalam talian adalah tanggungjawab bersama dan kita perlu bertindak dengan etika dan penuh kesedaran.